Yang berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Pematang Pau. Terima kasih Yang Ketua. Terima kasih. Soalan kedua. Tan Sri Yang Dipertua. Untuk makluman ahli yang berhormat, genap setahun yang lalu iaitu pada 17 Jun 2010, soalan mengenai pinjaman Felda daripada KWSP oleh ahli yang berhormat Baling telah dijawab. Laporan tahunan Felda yang diberikan kepada semua ahli yang berhormat pada 28 Oktober 2010 juga disebut tentang pinjaman itu. Tiada apa yang perlu disembunyikan tentang hal ini. Kedudukan terkini keuangan Felda berada dalam keadaan yang kukuh. Jumlah aset Felda adalah sebanyak 19,118 ribu juta. 19,18 bilion. Jumlah aset Felda adalah sebanyak 19,18 ribu juta. Itu pun aset seperti tanah seluas 341 ribu hektar dinilai ikut harga kos, bukan nilai semasa. Jika mengikut nilai semasa, maka jumlah aset Felda adalah jauh lebih tinggi. Jumlah liability terkini Felda termasuk pinjaman KWSP ialah 4.9 bilion. Kedudukan baki tunai Felda adalah hampir 2 bilion. Keuntungan bersih ataupun net profit tahun 2010 pula adalah sebanyak 1.197 bilion. Anggaran keuntungan bersih tahun 2011 ini juga hampir 1 bilion. Oleh kerana kedudukan keuangan yang kukuh ini jauh sekali daripada tuduhan yang Felda bankrupt, maka bajet Felda tahun 2011 ialah sebanyak 1.6 bilion, iaitu kira-kira 4 kali ganda lebih besar daripada bajet 2011 negeri Kelantan. Sehingga 31 Mei 2011, sebanyak 3.55 bilion telah dikeluarkan daripada 6.5 bilion pinjaman KWSP. Antara yang utama adalah untuk pertama, membiayai program tanam semula kebun peneroka seluas 232,100 ekar, melibatkan 19,274 peneroka. Pinjaman ini untuk peneroka. Pinjaman KWSP terlibat ialah 2.167 bilion. Caruman tabung tanam semula yang disumbangkan oleh peneroka hanya RM9,600 untuk 10 ekar, sedangkan kos tanam semula kini ialah RM26,000 untuk 10 ekar. Perbezaan kos RM16,400 ini adalah subsidi Felda kepada peneroka. Yang kedua, membiayai 5 daripada 12 projek perumahan warga Felda untuk membina 1,324 unit perumahan mampu milik untuk generasi baru yang juga mempunyai elemen subsidi tidak kurang RM20,000 sebuah rumah. Yang ketiga, membiayai projek gedung makanan negara bagi menjadikan kawasan Felda sebagai pusat pengeluaran pelbagai jenis makanan seperti lembu daging, buah-buahan, sayur-sayuran dan ternakan ikan. Kini melibatkan 378 usahawan daripada 36,169 usahawan peneroka. Yang keempat, membiayai pembelian syarikat perniagaan gula sebanyak 1.5 bilion. Syarikat Malayan Sugar Manufacturing Holdings Berhad MSM akan disenaraikan di Bursa Malaysia pada 28 Jun ini. Setelah disenarai, Felda akan memegang 51% equity dan 20% lagi oleh koperasi permodalan Felda yang ahli-ahlinya majoriti adalah daripada peneroka dan staf Felda. Kita menjangkakan penyenaraian ini akan dapat mengumpul dana modal yang besar untuk faedah perkembangan MSM Berhad. Tan Sri Yang Dipertua, pada tahun 2010, bayaran balik kepada KWSP sebanyak 99.69 juta telah dilunaskan. Anggaran bayaran balik pada tahun 2011 ialah 269.44 juta juga akan ditunaikan. Pinjaman ini juga tidak sama sekali dibebankan kepada peneroka, malahan menguntungkan semua peneroka. Felda mempunyai rekod yang amat cemerlang dalam bayaran balik pinjaman. Felda pernah meminjam sebanyak 4.975 bilion sebelum ini daripada kerajaan,
daripada Bank Dunia, daripada Bank Pembangunan, tabung Kuwait dan tabung Saudi. Kesemua pinjaman itu telah dibayar balik pada tahun 2000, iaitu mencipta rekod 14 tahun lebih awal daripada jadual yang sepatutnya tahun 2013. Kita yakin pembiayaan KWSP ini akan dilunaskan oleh Felda tanpa sebarang masalah. Malahan ia juga membantu KWSP dari segi pelaburan yang akhirnya boleh membantu memberikan dividen kepada 12.87 juta orang pencarumnya. Oleh itu, KWSP kepada Felda adalah suatu strategi pelaburan win-win, menang-menang yang menguntungkan kedua-dua belah pihak. Terima kasih. Terima kasih. Dan saya Ketua, saya merujuk bukan tentang aset tanah yang kita tidak nafikan. Tanah diberikan oleh kerajaan negeri selama puluhan tahun sejak almarhum Tun Abdul Razak. Yang saya bangkitkan ialah mohon penjelasan Menteri mengenai pinjaman dari KWSP. Umpamanya Felda Global Ventures yang Berhad mengalami kerugian dari 2007 hingga 2010 500 juta ringgit, termasuk dalam Felda IFCO Sdn Bhd, Twin Rivers Technologies USA, TRT ETGO Canada dan beberapa yang lain di Timur Tengah. Pelaburan Twin River Technologies, mohon penjelasan dari Menteri, kerana pelaburan itu merupakan yang paling buruk selain 175 juta ringgit, meminjam 300 juta ringgit dari CIMB untuk membayar pinjaman Bank of America $100 juta kepada Twin Rivers Technologies. Felda membeli anak syarikat Twin River Technologies dari TRT ETGO Canada dengan harga 600 juta ringgit. Jadi pelaburan dalam dua-dua anak syarikat dan Twin River Technologies ini 1 bilion ringgit. Kerugian mencecah, saya sebut tadi, 200 juta. Tuan punya Twin River Technologies, Procter & Gamble, sekarang membina kilang yang sama di negara China. Ini sebagai sebahagian saja, ada beberapa keterangan lain yang pun sebenarnya penjelasan Menteri bukan sekadar mencatat hal aset Felda, tetapi juga mengapa dibiarkan peneroka dibebankan dengan pinjaman besar dan tindakan pelabur yang bertanggungjawab dalam pengurusan Felda, termasuk menggunakan ethos consultant, ya, dan juga pinjaman pembelian perumahan di Mekah. Saya ada makluman yang agak terperinci. Tidak ada orang yang beli apartmen di Mekah yang rugi, tetapi saya mohon penjelasan mengapa pembelian itu begitu tinggi sehingga di antara 2007 hingga 2010 kerugian properti hartanah di Mekah itu kerugian 70 juta, walaupun sekarang ada sedikit perubahan dari segi prestasi keuangannya. Mohon penjelasan. Tan Sri Yang Dipertua, saya tak tahulah di mana ahli yang berhormat Pematang Power dapat angka mengatakan bahawa FGV rugi. Yang saya sebut net profit tahun 2010 sebanyak 1.197 ribu juta itu ialah keuntungan bersih semua kumpulan Felda, termasuklah syarikat-syarikat yang disebut oleh Yang Berhormat. Mana ada rugi? Untung 1.197 ribu juta. Untung bersih. Untung bersih. Dan kemudian tadi disebut tentang pinjaman TRT, pelaburan TRT. Pelaburan Felda di TRT ini adalah pelaburan dalam edible oil, pelaburan dalam suatu perniagaan untuk kita memasuki perniagaan di Amerika Utara. Mana ada perniagaan masuk dan beli aset terus untung? Tolong beritahu saya. Dia mesti mengambil satu jangka masa, untuk mendapatkan keuntungan. Ia adalah satu pelaburan jangka panjang, bukan pelaburan jangka pendek. Untuk Felda memasuki pasaran antarabangsa di Amerika Utara, itu tujuan Felda di TRT.
Dan kemudian Yang Berhormat juga menyebut bahawa pinjaman ini akan membebankan peneroka. Tidak ada satu sen pun pinjaman ini akan membebankan peneroka. Percayalah bahawa kita tidak pernah memberikan apa-apa bebanan kepada peneroka dari segi interest pinjaman itu. Dan saya, apa yang disebut angka-angka oleh Yang Berhormat itu, kebanyakannya angka-angka itu boleh saya akan bagi selepas ini secara bertulis, kerana jauh menyimpang daripada soalan asal.